So ladies and gentlemen, for your information, the Institution of Engineers Malaysia, IEM, was established in 1959, and its primary function is to promote and advance the science and profession of engineering in any or all of its disciplines, and to facilitate the exchange of information and ideas related to engineering. The benefits are many. The IEM organizes many courses, seminars, talks, and visits which are of interest to the engineering profession, as well as the development and well-being of engineers. So most important, corporate members of IEM are accepted for registration as a professional engineer with the Board of Engineers Malaysia. Before I call Engineer Suhairul Nizam bin Abdul Razak to the front, I would like to describe a little bit about our speaker today. Engineer Suhairul Nizam bin Abdul Razak received his education at University Technology of Malaysia, UTM Skudai, in Bachelor of Mechanical Engineering, Aeronautical. He also received Master in Business Administration from Charles Sturt University, Australia, and registered as Professional Mechanical Engineer since 2001, and later IR with Practicing Certificate with Board of Engineers Malaysia. Engineer Suhairul Nizam currently has a committee member for Engineering Education Technical Division IEM 2018-2019 and a committee member for Membership Drive Program MDP IEM 2018-2019. He currently supervises 3 graduate engineers from UMW Toyota, Samsung and KTMD to become professional mechanical engineer. He also acts as AJK PIBD for few schools in Klang. So we'd like to once again welcome Engineer Suhairul Nizam bin Abdul Razak, one of IEM committee members, to deliver the talk. Please welcome. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Okay, boleh saya cakap dalam bahasa Malaysia ataupun English? Bahasa Malaysia Melayu sebab ini UITM So terima kasih kepada Dr. O kerana memberi ruang untuk the Institution of Engineers Malaysia untuk memberi kata tu sharing apa matlamat IEM untuk negara Malaysia. So nanti saya akan bagi 2 presentation. So presentation awal berkenaan dengan apa itu IEM. So kalau you all ada sebarang soalan, you just angkat you punya tangan So nanti saya akan perkenalkan diri saya lebih detail selepas saya introduce this IEM lah Okay. So this is a presentation for IEM. So I cakap dua bahasa because of some of the materials kata tu ditulis in English and ada juga yang bahasa Malaysia lah So IEM ditubuhkan pada tahun 1959 selepas saja Malaysia merdeka lah So the primary function of IEM is to promote and advance the science and profession of engineering in any or all of its discipline and to facilitate the exchange of information and ideas related to engineering. So IEM ni bukan badan politik bukan UMNO, bukan PAS, bukan PKR. Kita adalah NGO untuk engineers So semua engineers kat Malaysia kena berdaftar dengan Board of Engineers Malaysia. Diwajibkan kalau you tak daftar, you akan dikenakan saman lah RM2,000 ataupun boleh masuk penjara macam doktor semua kena daftar dengan badan-badan yang tertentu lah tak boleh terus keluar UiTM terus bekerja, you tak daftar nanti kena tangkap lah So the Institution of Engineers Malaysia, commonly known as IEM and then adalah didaftarkan dengan Register of Societies ROS. Objektifnya adalah untuk mempromote and advance the science and profession of all aspect of engineering So kalau ada orang kata arts ke lawyer ke apa, bukan kat IEM tu different badan lah, badan yang lain termasuklah technologies technologies bukan engineer Kalau you ada kawan-kawan yang belajar contohnya dekat Universiti Kuala Lumpur dia bachelor degree teknologi tapi engineering, tapi dia bukan engineer dia tak boleh jadi engineer siapa yang bachelor degree in engineering baru di recognize as engineer So you all kena faham lah Okay.
So IEM aims to achieve by the objective by raising the status and further advancing the interests of the engineering profession, promote honest practice, encouraging the study of engineering, collecting and disseminating engineering information, and initiating and promoting improvement in legislation and its administration. Contohnya sekali bangunan runtuh ke apa, bangunan runtuh, kapal terbang jatuh, terhempas, kereta berlanggar semua, produk kualiti tak bagus. So engineer yang kena bertanggungjawab. So kalau saya mechanical, saya orang kata tu authorize any drawing mechanical. Sekali collapse ke, contohnya saya chop drawing hoist, hoist yang dekat Sui Center tu, sekali dia collapse, jatuh, 4 orang mati, so saya yang kena bertanggungjawab. Saya yang orang kata tu, siapa yang chop drawing tu, dialah yang akan bertanggungjawab. So beban sebagai engineer, professional engineer memang orang kata tu memang teguh lah, memang kuat. So tak boleh sembarangan untuk kita endorse drawing lah. Sama juga macam doktor, kalau you tak layak untuk jadi doktor, you tak boleh simply nak check orang. Nanti orang tu mati, you kena bertanggungjawab. So kita pun macam doktor jugalah. So service provided by IEM, kita ada courses and training. Lepas tu kita ada educational and social activities. Kita ada publications, library, networking and contacts, assistant in finance and technical. Contohnya kalau dekat universiti ni, you all ada badan-badan persatuan sendiri. Macam dulu saya dekat UTM Skudai, saya adalah kata tu persatuan aeronautik, kelab aeronautical. So kita ada badan aeronautical yang bantu engineer-engineer yang nak jadi aeronautical engineer lah. So macam juga UITM ni mesti ada persatuan masing-masing. So bila you all dah bekerja nanti, kita dah ada tempat untuk you all sambung you punya kata tu aktiviti kat universiti. So kita dah ada IEM. So IEM ni banyak aktivitis yang kita buat. Okay, so satu contoh yang IEM buat, bagi talk macam ni lah. This is a free activity. Macam saya is contribution. Sebagai professional engineer, saya punya setiap tahun saya kena meet 50 jam CPD, Continuous Professional Development. Kalau saya bagi talk macam ni, saya dapat free 2 jam punya CPD lah. Sebab tu saya datang, saya bagi talk. Saya banyak bagi talk dekat universiti-universiti, termasuklah sekolah. So nanti bila you jadi engineer nanti, you pun kena buat macam tu. Sebab apa? Sebab you nak dapatkan 50 jam CPD tu. Walaupun free, saya bagi talk ni, tapi kalau saya nak dapatkan 50 jam CPD tu, saya kena bayar. Saya kena pergi training dan mahal. Baik saya bagi talk macam ni kat you, so saya dah jimat duit banyak. Macam tu. Okay. To date, IEM membership is approximately 49,470 members and having branches all over Malaysia. So kat Malaysia ni kita ada lebih kurang 120,000 jurutera. Tapi malangnya kat Malaysia ni hanya 49,470 orang engineer yang berdaftar dengan IEM. Sebab tu kita IEM turun padang untuk galakkan ramai orang join IEM. So bila kita jurutera bergabung, kita ada kuasa. So apa saja yang berlaku kat Malaysia ni, politik apa, kita jurutera, kita ada persatuan kita sendiri untuk pastikan kita kata tu masa depan kita terjamin. So kita tak nak nanti you all keluar, you tak ada kerja. And then you salahkan kita IEM tak buat kerja dan sebagainya. So kita perlukan you all semua turun padang, join IEM, kita bersatu, and then barulah kita boleh pastikan negara kita maju, and then jurutera kita semua dapat kerja. Tapi malangnya sekarang ni ramai lepasan universiti tak ada kerja, termasuklah lecturer, kadang-kadang ada universiti yang kena buang staff, and then ramai student yang menganggur. So sebab tu kita IEM terpaksa turun padang, bantu rakyat semualah. Pastikan macam saya pun, saya ada anak kat universiti belajar kat UTM. So saya nak anak saya pun dapat kerja macam you all lah. Sebab tu kita terpaksa berkorban lah, turun padang bantu negara. Okay. So membership strength as of September kita hanya ada 49,000. So kita haraplah semua jurutera kat Malaysia join IEM. Bila kita ramai, kita bersatu, senang kita nak usulkan kepada parlimen dan sebagainya. Tapi kalau kita tak cukup orang, kita tak boleh nak usulkan sesuatu kepada kerajaan ataupun badan-badan tertentu lah. So this is the membership rate. So kalau you all join IEM, this is the fellow, maksudnya yang top level lah. Member, saya adalah member. Syarat untuk jadi member ni, you kena ada IR. IR.
Lepas tu kalau saya nak jadi pangkat naik ke fellow ni, dia ada syarat masing-masing lah. Kena ada orang recommend apa saya punya contribution pada negara, baru saya dapat naik ke status fellow. Sekarang saya masih member lagi. So graduate adalah student yang grad daripada universiti. Maksudnya you degree holder, and then you as considered as graduate member. Lepas tu bila you apply for IR, baru you consider as member lah, corporate member. And then this is the student member. Student member termasuklah semua di universiti ataupun di college. Macam tu. So buat masa ini IEM dah buka permohonan untuk teknologis. So maksudnya kalau ada kawan-kawan yang belajar teknologis tu dekat universiti-universiti, kita pun dah tarik mereka untuk join IEM supaya kita tahu nanti teknologis pun akan bekerja dengan engineer. So contohnya kalau you pergi ke MAS, diorang adalah aircraft license engineer, consider sebagai teknologis. Dia bukan engineer, dia bukan engineer, you kena sedar. So kalau you pergi Universiti KL tu, course yang diorang buat tu teknologis, diorang walaupun namanya engineering, tapi diorang bukan engineer. Diorang akan assist kita engineers untuk buat kerja. Sebab tu kita tarik mereka join IEM supaya nanti satu hari nanti mereka pun boleh apply untuk jadi IR. So katalah diorang kawan you belajar dekat Universiti KL, ambil teknologi, dia grad 5 tahun. Kemudian dia boleh jadi engineer juga, tapi dengan syarat dia kena ambil master in engineering. Dia kena ambil 2 tahun, baru dia boleh sama level dengan kita engineer. Macam tu. So kalau ada kawan-kawan, nanti beritahu kat mereka lah. So kalau engineering ni, dia punya professional engineer, dia punya kat depan, IR lah, macam Dr. Ong, IR, macam I Sukairul. So kita ada 2 status of IR. Satu, IR ada title saja, dia tak boleh chop drawing. Dia punya chop pun lain, hexagonal. And then lagi satu, IR with practicing certificate, bulat, macam saya bulat lah. So kita yang bulat ni boleh chop any authorized drawing yang related dengan kita punya field. Macam saya mechanical engineering, saya tak boleh chop electrical ataupun civil engineers punya drawing. Salah. Memang tak boleh. So mentor, saya punya mentee pun, 3 orang mentee saya daripada seorang yang daripada UMW Toyota, lagi seorang daripada Ketrapi Tanah Melayu, lagi seorang daripada Samsung, diorang pun mechanical engineer. So saya hanya boleh ada 3 orang mentee saja. So nak dapat professional engineer kat Malaysia ni pun memang susah. You tengok kita ada 10,000 je professional engineer. So you all kena cepatlah grad aja terus pergi cari engineer kat luar tu yang kosong, and then jadikan dia orang sebagai you punya mentor. Free je. You contact IEM, you cakap you nak buat IR, tolong bagi senarai nama professional engineer, and then you kena sendiri call that IR whether dia free ataupun tak free. Macam tu. Masa zaman saya dulu, bos saya adalah IR. Saya dulu kerja Proton. Saya design kereta Proton lah sejak tahun 1995. Selepas saya grad, saya join Proton, and then bos saya IR. So senang. So apa-apa bos saya endorse saya punya report. Okay. So okay, sekarang adalah membership grade as of May 2015. You tengok student adalah paling ramai. So lepas ni you all mendaftar lah. Sebab untung jadi IEM member ni, kita ada library yang orang kata tu, yang you all boleh tengok dalam handphone pun boleh. Kita ada buku digital, buku dan sebagainya lah. Sebenarnya saya pun student, saya student Open University Malaysia. Saya ambil doctoral in business. So saya pun boleh pergi mana-mana library satu Malaysia, mana-mana universiti. Kalau Open University dia boleh masuk semua universiti mana-mana. Itu yang kelebihan universiti saya lah, Open University. Tapi saya tak habis lagi lah saya punya doctorate. So this is associate, affiliate, incorporated, graduate. You boleh tengok adalah member-member yang kita recognize dalam IEM. So bila you berdaftar dengan kita di IEM, you akan jadi student lah. You akan termasuk dalam 26,000 orang ni. Okay. So selepas you bekerja, katalah you bekerja di Pahang, you bekerja di Johor, so kita ada cawangan-cawangan IEM satu Malaysia. Tak semestinya dekat PJ, tempat saya kat PJ lah, Petaling Jaya.
So katalah you kerja dekat Perlis Kedah, kita ada IEM Cawangan Kedah. So you boleh report dekat sana, and then ada banyak aktiviti yang you all boleh buat. You boleh buat you punya social, CSR dan berbagai lagi lah. Masa saya join IEM ni, saya lebih kepada company saya lah, Proton. Saya buat CSR dengan IEM, so saya lebih promote company saya Proton melalui IEM. So saya akan beritahu kat orang apa kelebihan Proton dan sebagainya menerusi IEM. So bila dia orang tengok jurnal tu yang baca pasal Proton, itu adalah kita orang punya aktiviti lah. Sama juga nanti you all bila kerja, maybe you akan promote you punya company. So IEM is the best place to promoting your products ataupun you punya services, right? Okay. So kedekat Sabah dan Sarawak, contohnya kat Sarawak kita ada 3,000 members, dekat Miri kita ada plus minus 400 members, dan kat Sabah 1,800 members. So di dalam IEM ni, contohnya bila you dah join IEM, contohnya you dah jadi IR lah macam saya. So kita ada division-division yang kata tu yang buat kerja masing-masing lah. Contohnya kita ada mechanical engineering, kita ada electrical engineering, kita ada civil dan macam-macam. So ada macam-macam division kat sini. You all boleh pilih. Walaupun saya dulu otomotif, saya join engineering education technical division. Sebab apa saya join engineering education technical division? Sebab saya suka bagi ilmu kat orang. Saya suka sharing knowledge kat orang. Sebab tu saya join engineering education technical division. And then saya berjumpa dengan ramai profesor-profesor daripada universiti. Because saya buat PhD, so saya dapat free information daripada profesor pasal SPSS, pasal macam-macam lah. Sebab tu saya ambil kesempatan, saya join engineering education. And then diorang pun ada AGM. Setiap tahun kita ada AGM, dan selalunya saya akan dilantik lah jadi komiti. Macam tu. So bila you all dah bekerja nanti, you pilih lah mana division yang you nak join. And then yang bagusnya kita pun ada business card kita sendiri. Walaupun saya kerja Proton, saya selalunya saya berjumpa dengan orang, saya gunakan business card IEM. Sebab apa saya gunakan business card IEM? Sebab kadang-kadang saya jumpa dengan kompetitor saya, Toyota Pro 2, diorang tak nak bercakap dengan saya. Kita sama-sama bermusuh. Tapi bila saya tunjuk saya punya card, business card IEM, so senang saya nak discuss dengan orang. Macam tu. Maksudnya kita dalam IEM ni, kita is a part of, orang kata tu, tak ada permusuhan, tak ada competition. So kita sama-sama sharing ilmu. Tapi kalau saya gunakan saya punya business card Proton, so ramai yang lari daripada saya. Tak suka saya orang Proton. Macam tu. Sama jugalah kawan-kawan saya kat Pro 2 dan sebagainya. So kita adalah kompetitor lah. Tapi bila kita masuk IEM, semua orang sama. Semua sama saja. Okay. So this is the membership within IEM. Student member open to all engineering student, termasuklah diploma student. So kita bagi peluang. Lepas tu associate member, recognized diploma in engineering from polytechnic, college dan sebagainya. Lepas tu incorporated member, unrecognized engineering degree. Maksudnya kalau degree dia tak recognized dekat Malaysia, maksudnya MQA tak recognized, tapi IEM still boleh join. You all boleh join. Nanti kita fine tune dia supaya dia pun sama level dengan kita. So kita ada, orang kata tu, course untuk pastikan mereka pun akan berpeluang jadi IR. So kita tak nak mereka left out, lepas tu frust in life dan sebagainya. Sebab bila you ada satu organisasi IEM ni, so you punya future pun senang. So you tak mudah kena tipu. Contohnya dulu masa saya nak berdaftar dengan lembaga jurutera Malaysia, saya punya degree bachelor degree engineering mechanical aeronautical. Tapi masa saya nak daftar, nasib baiklah orang kata tu ada senior-senior beritahu kat saya, you jangan daftar aeronautical. Kalau you daftar aeronautical, memang susah you nak dapat mentor. Kurang orang aeronautical engineer kat Malaysia. So better you ambil mechanical. So alhamdulillah saya ambil mechanical, saya tak ambil aeronautical. Kalau tidak, susahlah saya nak kena kerja dengan MAS, Aerot dan sebagainya. Macam tu. So macam tu lah you all jugalah. So pastikan kalau you ambil degree in civil ke atau mechanical, pastikan you ambil yang main punya ni lah. Jangan pandai-pandai nak ambil geotechnical lah, apa-apa tu sebab nanti susah you nak cari mentor. So daripada awal you kena be careful lah. Sebab itu kita ada IEM yang boleh guide you. Tapi kalau you kerja, you tak join IEM, tak ada orang yang akan beritahu kat you.
So di dalam dunia pekerjaan ni, orang kata tu is a very tough competition. Tikam menikam, bunuh membunuh. Saya kerja dengan company Melayu, Bumi Putra, Proton. Kita bunuh membunuh. So be careful kita punya life daripada universiti ni, kita kena make sure kita punya brain very strong, kita punya mental, physical. Sebab bila kita berada dalam satu organisasi yang besar, so competition is very high. You bunuh membunuh adalah perkara normal. Sebab kita kena compete dengan orang kata tu negara luar. Kita kena compete dengan Toyota, kita kena compete dengan Nissan dan sebagainya. So kita kena orang kata tu be prepare lah. Okay. So primary benefits of SIM student member, you akan ada networking with practicing engineers, technical talk, courses and technical visit, mentorship program with senior engineer, potential industry training program, potential future job employment. Contohnya bila you join IEM, tiba-tiba universiti you kata you kena cari tempat practical training. So kat mana you nak dapat tempat tu? So bila you join IEM, so kita adalah orang-orang yang tentu yang boleh guide. So kadang-kadang student nak dapatkan tempat practical training, dia contact saya. So saya akan contact lah mana-mana kawan-kawan saya dekat industri lain. Contohnya kat Sapura, kat Pro2, Toyota dan sebagainya. So senang diorang akan dapat practical training. Begitu juga diorang nak kerja. So kita ada networking yang kuat dekat IEM ni. Kita ada CEO big company. So diorang senang nak, orang kata tu, kita bagi je resume kat diorang ni. So senang diorang nak consider you punya application. So itulah adalah benefit abang kata tu sebagai student member. So only student pursuing engineering degree or diploma can become student members of IEM. Contohnya kalau you IT ataupun arts ataupun sebagainya, tak boleh join. Hanya engineering degree or diploma student can be student members of IEM. Okay. So anything you can visit our website at www.myem.org.my. Kat sini ada diberikan macam-macam berkenaan dengan IEM lah, journal, lepas tu library dan sebagainya, senarai-senarai IR dan sebagainya lah. So you all boleh visit. So this is the primary benefit as IEM member. Yang tadi as a student, so you all dapat networking IR, so senang you nak dapat you punya tajuk. Contohnya you dapat tajuk tesis, you tak tahu nak dapat info macam mana. So you contact IEM, IR ni, dia orang bagi kat you any topics. And then you boleh ni lah, senang. Daripada you nak cari you punya pensyarah, memang pensyarah you tak cukup. So dekat IEM kita ada ramai IR yang boleh bantu. And then bila yang kata tu network you bagus, and then mudah you nak bekerja. So dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan kita, hubungan adalah penting sesama manusia. Walaupun kita cipta robot ke dan sebagainya, so hubungan sesama manusia amatlah penting. Sebab kalau kita tak ada hubungan, susah kita nak bergerak. So kita orang kata tu is more toward relationship lah. Sebab lepas tu kalau you dah jadi IEM member, maksudnya dah jadi IR ke something like that, so you akan dapat networking among engineers, technical talk. Contohnya kita ada technical talk, macam-macam technical talk. Contohnya Internet of Things dan sebagainya. Kalau you pergi kat kursus kat luar sana, it's quite expensive. Kadang-kadang satu hari punya kos tingkat 3,000. Kadang-kadang 3 hari sampai 5,000. Tapi IEM kalau you join, dia punya fees murah, 300-400 saja. And then kalau you bekerja dengan syarikat-syarikat besar, contohnya Proton, contohnya saya Proton, kalau saya pergi training, Proton akan bayar. So you just hadirkan diri saja. Lepas tu company you akan bayar. So you all dapat you punya kata tu CPD hours. So setiap orang bila jadi engineer ni, dia ada CPD hours yang you all kena report setiap tahun dengan Board of Engineers Malaysia. Okay, alright. So kalau ada sesiapa tak faham ataupun orang kata tu nak tanya, just tanya saja, angkat je. Saya tak kisah, boleh ni lah. So boleh jawab. Okay, apa itu perbezaan antara Board of Engineers Malaysia dengan the Institution of Engineers Malaysia? So Board of Engineers Malaysia adalah regulatory body for engineering practices in Malaysia, set up under Registration of Engineers Act 1967. All engineering practice must register with BEM within 6 months of practice. So Board of Engineers Malaysia ni adalah satu badan organisasi kerajaan yang mewajibkan semua engineer yang berdaftar ataupun yang graduate daripada sebarang universiti di Malaysia ataupun di luar negara,
kena mendaftar 6 bulan selepas graduate. So kalau kita dapati you bekerja tanpa register dengan BM, kita boleh report and then you boleh disaman RM2,000 ataupun boleh dipenjarakan. So ini memang syarat yang paling ketat lah. So kita akan buat audit kat you punya syarikat. So kita dapati you tak daftar, so you kena saman, kena tangkap. So sebab kita tak nak nanti you design something, lepas tu collapse, jatuh, orang mati. So it's a quite kata tu critical job lah sebagai engineer ni. This another one is the Institution of Engineers Malaysia, a learning institution for practicing engineers in Malaysia, networking, technical learning and socializing role. So kerajaan serahkan kepada the Institution of Engineers Malaysia untuk grooming engineer-engineer kat Malaysia. Grooming segala perkara yang berkenaan dengan engineering. So kerajaan keluarkan SOP, kata tu policies. Kita IEM akan conduct training, kita akan conduct examination. So kalau you nak jadi IR dekat IEM nanti, kita akan tengok you lah. Saya one of the examiner. Saya akan tengok, akan nilai sama ada you boleh jadi IR ataupun tak. And then soalan-soalan memang tough lah. Kita ada soalan essay dan soalan kata tu oral presentation. Sama macam you nak present dekat universiti lah. Macam mana you present you punya thesis, you kena buat sama je macam thesis lah. So ini adalah IEM Water. Lepas tu dia punya email address. Okay. So setakat ni sampai ni saya discuss pasal what is the IEM. Lepas ni saya akan continue dengan sharing saya sebagai IR lah. So ada sebarang soalan tak setakat ni? Ada? Kalau tak ada, saya continue yang lagi satu. Boleh? Terima kasih. So ceramah ni memberi peluang kepada bakal graduan untuk mengikuti kuliah daripada seorang jurutera profesional. So saya ni adalah jurutera profesional. So hari ni saya share lah. Saya adalah IR. Maybe satu hari nanti you all pun akan jadi IR juga. So memberi pendarahan kepada bakal graduan akan bidang kerjaya sebagai jurutera serta imbuhan yang diperolehi. So saya akan share kat you gaji sebagai jurutera, memberi pendarahan kepada bakal graduan mengenai skop kerja sebagai jurutera. Contohnya di industri otomotif. So saya dalam 20 tahun di industri otomotif. Dalam inilah macam-macam bidang. So memberi pendarahan kepada bakal graduan tentang cabaran sebagai jurutera profesional dan peranan IEM untuk pembangunan kejuruteraan dan inisiatif IEM dalam menggalakkan sains, teknologi, engineering, matematik di peringkat nasional. So malang sekali bila saya pergi ke sekolah-sekolah. Saya adalah YDP PIBG sekolah. Terlalu malang sekarang ni kalau you tanya adik-adik kita, diorang tak nak jadi engineer. Sebab apa diorang tak nak jadi engineer? Tak menarik? Tak menarik. Gaji kecil, lepas tu nak dapat kerja susah tapi belajar macam nak mati. Betul betul. Dulu saya belajar aeronautikal macam nak mati lah. Macam ada kawan saya seorang tu memang sewel. Terus masuk Tanjung Rambutan lah. Sebab dia nak skor, memang tak boleh skor. Kalau you dah tak boleh skor, tak boleh skor lah. Jangan nak skor gila. Dia sampai panjat bilik lecturer tu nak dapatkan soalan. Dia dah stres gila lah. Sebab mak bapak dia suruh katakan dia, kau mesti 4 flat. Macam saya dulu, saya cukup makan je. Saya tak nak jadi 4 flat. Yang penting saya lulus. Saya lulus, saya dapat kerja. Itu je lah. Kalau you 4 flat pun, kalau you gila pun nak buat apa? So kita kena, orang kata tu, study smart. Okey, macam tu juga saya cakap dengan anak-anak saya. Jangan nak study pandai sangat. Setakat lulus, cukup makan pun, Alhamdulillah. Betul sebab kalau kita pandai sangat pun, nanti bila you bekerja, ramai you akan dapat musuh. Diorang tak boleh kita tengok kita pandai. Dia akan tikam kita. PhD ramai sangat kalau sana. So kita kena biasa-biasa saja. Kita kena sederhana. So kita tak boleh terlalu pandai. Okay. So ini adalah saya. So saya adalah coach kejuruteraan, 20 tahun pengalaman dalam bidang kejuruteraan, penjualan dan pemasaran. Walaupun saya engineer, saya pun jual kereta lah. Saya jual insurans. Saya dulu adalah branch manager di Petaling Jaya Sales Branch, section 13. Mula-mula saya kerja design engineer, macam ni lah. Selepas saya grad daripada UTM, masa tu ada presentation thesis.
tiba-tiba Proton datang, buka booth, buat carrier lah, carrier ni. Lepas tu terus saya di interview dekat situ. Terus dia offer saya kerja kat Proton. Sebab saya masa tu saya buat projek tesis tukar enjin kapal terbang TUDM, from piston engine ke turboprop engine, terus dia ambil saya bekerja, and then terus saya bekerja 10 tahun di Proton R&D. So saya dah pergi ke 7 negara lah. Lepas tu saya boring jadi engineer, sebab saya tengok bukan engineer yang kaya, orang marketeers yang kaya, lawyer yang kaya. So saya nekat, saya kata saya tak nak jadi engineer, saya nak jadi salesman, right? So saya resign. Tapi masa tu Proton Eda offer kat saya, dia kata why not you join kita, jual kereta tapi you jadi branch manager. So saya terima dia orang punya offer, and then saya train saya punya sales branch. Saya dapat nombor 3 top sales branch kat Malaysia dan nombor 2 dekat Selangor lah. So saya train dia orang, macam tu. So kalau kita dah jadi engineer, kita ada ilmu, kita kena share dengan orang. Bila kita share dengan orang, kita dapat ilmu yang berkat, and then rezeki kita bertambah, and then kita pun ramai orang suka. Macam tu. So kita jangan kedekut ilmu, so kita kena share dengan orang. Lepas tu Proton tengok saya dah perform, setahun saja saya perform. Lepas tu perform, lepas tu dia terus naikkan pangkat saya jadi manager sales standard, operation department. Saya jaga satu Malaysia lah. Saya jaga operation standard, saya buat SOP. Sebab masa tu Proton tak ada ISO certification. Di Proton Eda tak ada ISO certification, and then diorang suruh saya develop SOP, and then saya come up with SOP. Saya train semua salesman, sales manager satu Malaysia lah. Saya train diorang macam mana nak jual kereta. Kita engineer senang nak train orang sebab kita yang sendiri yang design. Kita tahu pasal aerodynamic, kita tahu pasal structure. So bila customer datang, kita goreng, customer melopong aja. Terus kita close. Macam tu. So kita, amat mudah. And then masa saya dekat sebelum saya join bahagian sales, masa saya jadi engineer, saya buat master. Saya perlukan duit. Gaji saya kat Proton dulu 1,600 je masa jadi engineer. Tapi saya perlu buat IR, saya perlukan duit. And then nak buat MBA pun perlukan duit. Saya buat part time kerja jadi MLM. Siang saya kerja design kereta, malam saya pergi rumah ke rumah orang, jual produk kurus, produk kecantikan, MWA lah, CNI dan macam-macam. So saya kena buat demo, ketuk rumah orang, kakak-kakak beli. Orang kata tebal muka lah. Tebal muka nak dapat duit lah untuk bayar untuk saya punya education. Sebab saya tak ada ambil sebarang orang kata tu loan ataupun beasiswa daripada kerajaan. Semua duit poket saya sendiri. So kita kena orang kata tu berdikari sendirilah. Lepas saya buat SOP, and then masa tu sales Proton meningkat. Masa tu kereta Persona sale bagus. Lepas tu management kata kita ada masalah, ada kereta Proton Chevy kena recall, tak selamat. Dia jalan tiba-tiba tayar dia tercabut. Dia boleh melibatkan kematian dan boleh menyebabkan Proton bankrupt. So diorang lantik saya untuk jaga warranty operation department, dan saya jaga recall. Saya akan recall customer, saya call customer rumah ke rumah. Saya call, makcik-makcik tolonglah datang, merayu-rayu merayu-rayu, tolong datanglah, kita nak tukar you punya tayar. Nanti makcik bawa belanggar mati, nanti kita orang engineer yang kena tanggung. So saya call. Tapi masalahnya budaya orang Malaysia ni dia tak pentingkan keselamatan berbanding dengan orang Europe ataupun US dan sebagainya. Kita dah panggil banyak kali, kita dah bagi surat, degil tak nak datang, sampai kita sendiri pergi bawa barang rumah dia. Ketuk pintu, cik, ni you punya seat belt ni ada ni kita pasangkan. Nak pasang pun dia tak nak. Itulah masalah budaya orang Malaysia lah. Memang susah. Sebab you tengoklah, kalau you bawa sendiri bawa kereta pun, ada tak orang pakai tali pinggang belakang? Tak ada. Tapi management saya suruh saya pasang semua kereta Proton yang tak ada tali pinggang belakang. So kita dah pasangkan, kita dah recall, kita dah pasangkan, tapi orang degil tak nak pakai tali pinggang belakang. So saya kata tak boleh nak buat apa lah bos. Tak boleh nak buat apa. Tapi saya punya recall bagus, daripada 30% naik ke 70 ke 80%. Recall tu bagus, and then management kata dia nak saya tukar jawatan masuk ke equipment tools and calibration department.
Sebab masa tu nak buat ISO Sirim datang, auditor daripada UK datang semua kita punya pusat servis fail sebab apa? Sebab equipment kita tak di-calibrate hoist jatuh hoist tak ada orang buat maintenance dan sebagainya so saya kena ditugaskan untuk jaga equipment tools and calibration sampailah orang kata tu tempat orang kata tu painting, tempat mengecat kereta pun saya jagalah, termasuklah longkang-longkang kalau you all ada nampak oil ke apa benda tu DOE boleh saman so itu tugas saya. And then alhamdulillah semua saya buat, SOP pun bagus. And then masa tu saya ditugaskan untuk jaga customer punya komplain. Kalau customer nak saman Proton, saya lah yang kena menghadap customer tu. Ada customer nak saman 1 juta, 2 juta. So saya lah terpaksa lah minta ampun lah customer, minta ampun, minta maaf Saya bagi pihak Proton, saya mohon maaf banyak-banyak. Memang salah saya saya mengaku terus. Memang salah saya, design saya tak bagus. So inilah saya nak minta maaf banyak-banyak. Lepas tu customer okey so customer okey, tapi ada customer yang kita terpaksa bagi kereta baru terpaksa lah. Customer dah baling kunci, marah, nak gaduh memang stres kerja Proton memang stres. So lepas tu dekat 80 customer lah saya handle so lepas tu saya rasa pun saya stres saya stres. Lepas tu berlaku macam-macam rombakan dalam Proton. Macam saya cakap tadilah, kalau you berada dalam satu organisasi yang besar, terutamanya company Melayu, masing-masing bunuh-membunuh tak boleh tengok orang ni bagus, dia pun tikam sana, tikam sini suruh ambil PhD, tak nak tapi PhD lain yang dia orang buat sampai ada yang bomoh-bomoh dan sebagainya lah ada pernah sekali saya datang, tiba-tiba apa salah kuning office aku ni rupanya dia pergi kemian bila saya cek dengan security, memang ada diorang tabur kemian lah apalah, tu yang saya tak boleh. Lepas tu saya rasa saya tak boleh lah bekerja dalam syarikat macam ni, so saya resign lepas tu saya bekerja ni lah sebagai konsultan lepas tu Mercedes panggil untuk bantu diorang untuk naikkan diorang punya bahagian sales. And then lepas habis projek Mercedes, banyaklah projek-projek macam dekat port, Westport dan sebagainya sebagai training saya banyak mengajar orang macam tu so nanti macam tu lah you punya stories so bila kita nak share sesuatu tentang bidang, so kita kena ada satu stories yang best untuk kita share pada orang baru senang you nak promote you punya produk ataupun you punya services so you kena ada jalan cerita so jalan cerita you bukannya terus perfect you adalah CEO, tak. You kena cerita daripada mana you berada. Contohnya saya dulu orang kampung mak bapak saya susah, lepas tu saya datang universiti, saya belajar macam tadi pagi tadi saya dengar satu lepasan universiti UiTM, apa tak namanya yang doktor jugalah dia cerita masa dulu bapak dia dengan mak dia hantar dia ke sekolah ke apa, lepas tu dia masuk MRSM. Tiba-tiba satu hari mak bapak dia hujan-hujan lebat datang bawa kerepek bawa datang kerepek hujan lebat. Lepas tu bawa makanan, nasi masa tu hujan masuk kat nasi dia. Lepas tu dia orang kata tu dia memang happy sangat bapak dia datang, so dia makan nasi tu. Tiba-tiba security dia kata tuan sekarang ini bukan masa lawatan, tuan dikehendaki balik. Lepas tu sedih lah student tu dia ada pasal UiTM jugalah. Sedih. Lepas tu bapak dia tak ada duit tapi bapak dia bawa seguni keledek untuk dia kata kau gunakanlah keledek ni untuk dapatkan orang kata perbelanjaan di UiTM dia bagi keledek, tapi masa tu dia rasa terlalu orang kata tu ego, tak nak keledek tu tapi mak bapak dia terasa kecewa. Lepas tu tak tahulah lepas tu mak dia kata apa. Lepas tu masa tu juga dia minta ampun kat mak dia minta ampun, cakap minta maaf lah mak, tadi saya rasa malu lah nak bawa kerepek ni jual dekat MRSM mata rendah saya separah Lepas tu dia ambil kerepek tu, dia jual je dia buka muka dia tak kisah, yang penting aku nak tolong mak bapak aku sebab aku nak pastikan aku belajar lah tu kisah tu yang saya orang kata tu saya heran apa sahaja saya nak bagi ceramah UiTM tiba pagi tadi saya tengok kisah daripada ni lah orang kata tu penghormatan seorang ibu bapa nak anak dia masuk kat UiTM so bila dia dah berjaya dia share
dia share kat orang macam mana susah dan kita kena berjaya. So kita kebanyakannya Melayu, kita kena berusaha lah. So kita tak nak nanti satu hari nanti kita tak ada kerja, anak-anak kita tak dapat makan dan sebagainya. So orang kata tu macam saya adalah satu jihad. Walaupun saya kerja, so saya kena share ilmu pada banyak orang. So saya MBA, lepas tu saya ada bachelor degree in Mechanical Aeronautics, and then saya PhD student University Amin for Open University Malaysia till present lah. So saya ahli kepada badan NGO, IEM dan juga YDP PIBG sekolah. So saya berkhidmat dalam PIBG sekolah selama 10 tahun. Sebab apa saya berkhidmat dalam PIBG? Sebab saya tak nak sistem education kat Malaysia ni porak-poranda. Saya dapati macam semalam saya pergi satu kedai buku, anak saya nak beli buku PT3. Sekali kedai buku tu kata, sorry cik, kita tak jual buku PT3 lagi, sebab tahun depan PT3 dah lain. Dah lain. So kalau tak ada orang memperjuangkan nasib sistem pendidikan Malaysia ni susah. Sebab itu kita profesional, kita kena turun padang, kena pergi sekolah, kita kena jadi AJK PIBG, kita kena fight. Kita kena fight masa depan kita, sebab di sekolah pun ramai politician. Ramai politician yang dengki-berdengki, sama juga dalam organisasi syarikat. So kita sebagai yang bertanggungjawab kena pastikan negara kita tak ada ni lah, huru-hara dan sebagainya lah. Macam tu. So ini adalah saya, masa saya zaman sekolah dulu, saya adalah ketua bahas sekolah. Saya menang Johan daerah Kelang. Masa tu saya memang squad bercakap lah. Kerja saya bercakap aja. Saya dulu pun pengawas macam-macam. Macam you all jugalah. And then dulu masa saya kat Proton, masuklah paper, saya tunjuk macam mana kita buat kereta dan sebagainya lah. So kita kena jual kita punya diri. Kita jangan senyap aja. Walaupun kita engineer, nampak macam tak ada function, tapi kita kena jual diri kita. Sebab kita nak naik pangkat. Takkan sampai bila-bila you tak naik pangkat. So kita kena ni lah. Sebab tu lepas saya buat degree, saya tak nak ambil master in engineering. Saya ambil master in business. Sebab apa? Saya nak tahu pasal ilmu perniagaan. Sebab kalau you dah ada degree engineering, you dah pandai dah. Apa lagi you nak? Macam saya masa saya resign Proton, saya kata daripada A to Z buat kereta saya dah tahu. Buat apa saya nak duduk dekat jadi engineer lagi? Kan baik saya jadi orang kata tu management yang bidang lain, marketing, pemasaran dan sebagainya. So kita kena ada set minda lah. So kita kena berubah. Contohnya sekarang kita ada Internet of Things, the IoT. Walaupun saya engineer, saya banyak lebihkan kepada IT sekarang. Kalau you suruh saya buat website ke apa, memang saya buat. Kalau you macam-macam lah. So benda-benda tu kita kena selalu kena dynamic. So ini adalah contoh kalau nak jadi engineer, wajib you kena aliran sains. Lepas tu kena masuk SPM, sama ada ambil diploma kejuruteraan ataupun direct ke sarjana muda kejuruteraan. So masa zaman saya dulu SPM terus saja sarjana muda kejuruteraan. Tak ada matrix, tak ada apa. Zaman saya dululah. Tapi sekarang ni semua kena matrix lah, asasi lah dan sebagainya. So this is the flow lah. So benda-benda ni saya share dengan student-student dekat sekolah-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, supaya mereka jadi engineer ataupun saintis dan sebagainya lah. Okey, ini adalah asas-asas ilmu kejuruteraan yang diajar di universiti ke tahap profesional. Maksudnya kat universiti ni kita ada bidang-bidang yang orang kata tu diiktiraf lah. Maksudnya kat universiti ni, kalau subjek-subjek kejuruteraan ni, dia ada badan yang dinilai oleh EAC, Engineering Accreditation ni lah, Council. So dia orang tak boleh suka-suka je nak ajar you engineering, kalau tak di-approve lah. Dan syaratnya kena ada IR dalam benda tu lah. So ada 4 bidang tradisi kejuruteraan: kejuruteraan sivil, elektrik, mekanikal dan kimia. Kat sini semua kejuruteraan apa? Sivil? Sivil je? Sivil Okey, sivil. Lepas tu kita ada kejuruteraan elektrik, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan kimia. So sivil ni lebih kepada building lah, bangunan. So nanti saya tunjuk lah. So ada 50 bidang kejuruteraan masa kini. Kita ada aerospace, civil engineering, material, monofil, lepas tu aeronautical dan sebagainya. So ada 50. So kalau pergi berdaftar dengan lembaga jurutera Malaysia, hanya ini je khusus-khusus yang kata tu diiktiraf. Selain daripada ini tak diiktiraf, consider haram. So pastikan anak-anak kita ataupun
kawan-kawan kita jangan ambil yang khusus yang tak dia dalam senarai nanti rugi rugi duit, rugi masa dan wasted lah sebab kita tahu kat luar sana ada universiti-universiti yang kata tu yang pirate punya so berhati-hati so untuk civil kita ada civil and environmental, civil and mining, lepas tu kita ada environmental, geo-environmental, water resources, geotechnical, hydraulic, highway, transport untuk structure kita ada construction, building, lepas tu electrical kita ada benda ni so tu pentingnya masa you berdaftar dengan Board of Engineers Malaysia, pastikan you tengok bidang you mana satu yang you nak daftar so kalau you rasa you nak dapat IR, janganlah cari bidang yang you kata ambil trafik so you nak cari mentor yang trafik memang susah lah so you cari yang ramai yang ada IR contohnya environmental ke, geotechnical ke so senang so you nak dapat you punya IR lepas tu you kerja apa-apa saja pun tak kisahlah, yang penting you dapatkan you punya IR begitu juga structure, construction, building dan sebagainya lah. So selama saya menjadi engineer ni, orang kata tu civil engineer atau structure engineer lah yang paling senang dapat kerja paling senang. Banyak construction berlaku dekat Malaysia ni memang senang kawan saya berhenti kerja sana, berhenti kerja sini, senang dia apply kerja. Tapi compare dengan saya mechanical memang sukar mechanical sukar sebab kita tak ada banyak manufacturers kat Malaysia ni kalau ada pun kilang proton, kilang inilah tak banyak tapi kalau civil ni banyak so kata tu alhamdulillah lah kalau you all ambil civil engineering so this is electronic information dan sebagainya, electrical, mechanical, chemical dan sebagainya lah so dulu saya pernah fikir kenapa aku tak ambil terus civil, electrical, mechanical tu pulang lah sebab kalau you nak dapat 3 job mechanical pun you boleh job, civil pun boleh job dan sebagainya chop tu mahal satu drawing chop RM1,000. You bayangkan berapa banyak drawing you nak chop memang kaya. Tapi kalau kaya jatuh terlempas collapse building jangan you sekali masuk penjara lah so orang kata tu risiko jugalah yang mengecop drawing orang so proses untuk menjadi jurutera profesional IR menerusi IEM. So this is the academic requirement. You kena ada engineering degree Kalau teknologi yang macam saya awal cakap tadi tak boleh you kena engineering degree. Lepas tu kalau unrecognized engineering degree macam teknologi yang saya cakap tadi, dia boleh ke melalui IR tapi kena ambil master in engineering dia kena apply Lepas tu untuk forensic engineer dia pun boleh terus ke sinilah. Contohnya orang kata tu chartered engineer chartered daripada engineer pada UK, tapi saya dapat tahu, saya dapat info 2-3 hari yang lepas yang ni mungkin tak boleh lah kat Malaysia dah. Kita tak nak lagi chartered engineer from UK datang Malaysia terus jadi IR so yang ni kerajaan akan umumkan nantilah so saya just sharing sekarang je lah untuk dalam kat sini orang ramai tak tahu lagi so lepas ni this is dia punya requirement. Kat Malaysia ni dah lebih diperketatkan kita punya engineering kita nak negara kita seiktiraf dengan negara Singapura, UK dan sebagainya lah so kita tak nak macam-macam engineer yang tak berkualiti so lepas you dapat you punya ni, you kena register sebagai graduate engineer dekat Board of Engineers, and then you boleh terus apply you punya membership dekat IEM so kalau join IEM ni tak wajib sebenarnya join IEM tak wajib masa zaman saya dulu saya memang tak join IEM, saya ambil IR direct terus kepada BEM, saya tak melalui IEM tapi sekarang saya galakkan you all masuklah IEM sebab dalam IEM ni kita boleh bersatu kuat and then kita ada banyak orang kata tu aktiviti yang boleh membantu kita punya negara lah kita nak negara kita maju lepas you join sebagai BM graduate engineer ataupun graduate member so kita ada training requirements, maksudnya you kena minima 3 tahun bekerja dan kita ada logbook scheme logbook scheme ni macam you buat practical training kat mana industri, you all kena sign logbook lah so saya punya mentee setiap 3 bulan dia akan jumpa saya, dia akan explain kat saya apa dia buat melalui logbook tersebut. So saya akan komen, saya akan bagi advice boleh ke tak boleh dan sebagainya, saya akan bagi advice lah. So selama 3 tahun dia akan berada bawah saya lah. Yang 3 orang yang saya cakap tadi daripada Toyota, daripada Samsung, daripada KTM
So diorang saya akan guide sampailah diorang dapat IR Lepas tu bila dah sampai tahap ini 3 tahun, barulah you layak untuk pergi professional interview masa ni maksudnya you dah qualify lah untuk pergi examination so kita ada badan yang akan interview you lah interview you layak atau tak you gagal ke tak, lulus ke tak lepas tu baru you boleh jadi IR. Lepas tu kita ada new regulation, kita ada PE with PC. Maksudnya professional engineer with practicing certificate macam saya lah. Sekarang ini baru orang kata tu diintroduce atau diperkenalkan dalam masa 2 tahun. Sebelum ni tak ada PE with PC semuanya IR saja tapi sekarang kerajaan dah keluarkan lagi satu IR with PC ataupun practicing certificate. Hanya dia saja yang layak untuk endorse sebarang drawing civil drawing, structure drawing so dan dia saja yang layak untuk buka consultant firm so sebarang consultant firm kena director dia adalah professional engineer ini consultant firm. Kalau dia bukan IR, dia tak boleh buka consultant firm itu yang bagusnya, kena ada IR lah. So semua orang diwajibkan ada IR lah kalau you jadi engineer wajib sekarang so you all jangan buang masa, grad aja terus buat you punya IR dia tak perlu pergi universiti macam ni, tak. You just kena cari seorang IR macam saya, berguru seorang-seorang, teruslah dapat pergi ke interview mudah aja macam tu. Okay, ini adalah gaji-gaji yang orang kata tu keluar lah bila you start bekerja So ini yang saya dapat daripada Jobstreet Jobstreet kalau you tengok gaji peruntah minimum automotif hanyalah 1,658 So amat malang Masa saya zaman dulu tahun 1995 saya bekerja sebagai jurutera otomotif, gaji saya sama macam gaji sekarang tak berubah pun, 16 juga So sebab apa benda ni tak berubah? Sebab kita punya orang kata tu sektor ekonomi amat teruk So kita kena tingkatkanlah ekonomi kita supaya kita boleh dapat gaji banyak sepatutnya gaji lebih kurang 3,000 sekarang tapi kalau you pergi interview ke apa memang gaji macam tu 1,658. Nak beli kereta pun tak lepas nak beli rumah pun tak lepas, nak makan pun tak lepas you nak bayar you punya handphone pun dah berapa ratus sebulan so it's quite bad lah so cadangan saya, so you lepas ni you kuatkan you punya ilmu. Kalau you boleh ambil master, ambil PhD, teruskan. So jangan buang masa pergi bekerja you buat part time pun buat tak kisah macam saya bekerja, lepas tu saya buat part time master part time master. Sebab apa? Sebab bila you ada master ataupun PhD, so you punya kelaikan untuk dapat gaji banyak lagi tinggi berbanding dengan kawan you yang tak ada master kalau you nak jadi lecturer pun dia requirement dia kena ada master ataupun PhD baru you boleh jadi lecturer so macam tu so kalau kejuruteraan bangunan civil engineer tengok gaji banyak 1,990 gaji saya otomotif sikit je 1,658. So siapa nak jadi jurutera otomotif sebab tu Proton bagi kat Gili sebab engineer Proton semua lari gaji kecil itulah orang kata tu berlaku di sektor otomotif Malaysia lah sebab kita dibayar gaji kecil tapi kerja macam nak mati so kita cari kerja lain jual kereta salesman lagi senang lah nak kaya so this is sejarah kejuruteraan sains teknologi kejuruteraan dan matematik di zaman kegemilangan Islam so kita sering sangkakan hidup 1,000 tahun lalu seperti sukar dan gelap, tetapi itu tidak benar. Walau bagaimanapun bagi setengah orang tahun 1600 adalah zaman kegemilangan tamadun kerana masyarakat telah bertambah maju melalui inovasi pendidikan dan sebagainya lah so sebagai engineer kalau you nak jadi engineer yang bagus lah you kena tahu pasal sejarah so kalau you civil engineers you kena tahu macam mana awalnya bangunan tu dicipta siapa yang buat dan sebagainya So ini adalah kajian yang saya buat melalui dulu ada orang kata tu kat pusat sains negara, dia orang ada buat 1,100 apa tu lah tu lepas tu saya beli buku tu, so saya senaraikan lah saya senaraikan sejarah contohnya pada tahun 610 ayat Al-Quran diturunkan, lepas tu sampailah habis apa ni Jabir dan Ibn Hayyam dilahirkan di Iran jadi bapa kimia dan sebagainya lah so kita boleh tengok orang kata tu kronologi kejuruteraan
dari zaman kegemilangan tamadun Islam. So macam ni dia dulu masa saya belajar kat UTM dulu dia kata kapal terbang dicipta oleh Mat Salleh. Sebenarnya tak kapal terbang dicipta oleh Abbas Ibnu Firnas. Sebenarnya kajian ni Profesor Mat Salleh yang buat tapi kita disogokkan dengan informasi yang tak betul. Sebab kita dijajah oleh penjajah British, Portugis dan sebagainya. So kita tak dapat ilmu yang sebenarnya. Sebab tu kalau kita kata, orang kata jangan makan daging kambing tak bagus sebenarnya bagus. So kita diputar belitkan dengan fakta yang tak betul. So sebagai orang yang cendekiawan macam you all, so kita kena buat kajian. So kita jangan percaya membabi buta. So kita kena buat research. So kita kena buat research. Contohnya saya dulu ingatkan kapal terbang dibuat oleh Mat Salleh, rupanya Abbas Ibnu Firnas. So senang saya nak explain kat orang. So pada tahun 1206 Al-Jazari mencipta jam gajah. Jam gajah. So kita sebagai engineer ni, kalau ada Malaysia buat exhibition tu, luangkanlah masa. Jangan pergi main tengok bola je suka. Pergi ke pusat sains negara dan sebagainya, tengok, ambil gambar, belajar macam tu supaya kita dapat orang kata tu idea untuk mudah kita orang kata tu design sesuatu. Okey. This is the ni lah roda air bergia, jam gajah dan sebagainya lah. So